Didik TV KPM. Dan kita akan teruskan dengan bahagian B. Silakan cikgu. Okey, kita teruskan untuk contoh soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini rajah 3 menunjukkan dua jenis aplikasi litar elektronik yang menggunakan komponen elektronik optik. Okey, dia tunjukkan dua litar ataupun apa-apa sajalah. Okey, ini contoh. Dua litar. Berlitar A, kita ada litar B. Okey. Soalan, pilih litar yang paling sesuai untuk digunakan sebagai litar pengesan cahaya. Soalan dia suruh pilih litar yang paling sesuai. Kita ada dua litar. Okay, nyatakan fungsi komponen Q1. Itu biasanya ini soalan, mungkin ada soalan tambahan untuk backup calon. Ataupun tengoklah soalan apa. Kalau soalan dia full bagi untuk pilih ataupun untuk bahagian A saja, maksudnya kita buat rumusan untuk bahagian A saja. Okay? Untuk bahagian B, jika ada soalan, maksudnya biasanya dia akan merujuk kepada mana-mana, litar A ataupun litar B. Okey, so bagaimana kita nak buat soalan ni? Bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Bagaimana kita nak menjawab? Okay, yang paling saya nasihatkan untuk calon, kita jawab dalam bentuk jadual. Kenapa jawab dalam bentuk jadual? Bila kita jawab dalam bentuk jadual ni, kita boleh nyatakan untuk bahagian A, dan pada benda yang sama juga kita boleh comparekan ataupun kita bandingkan, kita nyatakan fakta-fakta yang ada untuk bahagian B. Jadi kita tidak akan terlepas. Bukan saya kata wajib tak, tetapi kalau kita buat dalam bentuk jadual ni, kita akan dapat seiring. Sama-sama kita ulas untuk bahagian litar bahagian A, litar bahagian B ataupun apa sajalah komponen bahagian A, komponen bahagian B. Kita tidak akan terlepas kalau kita buat dalam bentuk jadual. Okey. Okey, di sini kalau kita lihat ni tadi, kita buat sedikit analisis untuk kita nak pilih, untuk kita nak menjawab tadi kan. Okey, kita tengok litar di sini apa yang kita nak buat. Okey, apa yang boleh kita tengok. Okey, yang pertama kita ada sini ada LDR. Okey, yang sini ada fototransistor. Okey. Itu maksudnya dua komponen ni yang kita, sebab soalan pun adalah sebagai litar pengesan cahaya. Maksudnya soalan ni berfokus kepada untuk kita buatkan litar pengesan cahaya yang mana komponen ni fokus pada komponen ni. Jadi kita menghurai ataupun fakta yang kita masukkan, yang kita huraikan adalah berdasarkan kepada dua komponen ni untuk litar A dan litar B. Okey. Tetapi jika katalah contoh pelajar dia tidak ada idea kan nak buat, tidak ada idea untuk menulis tentang komponen ke tentang apa yang dipamerkan oleh litar ni, litar A ataupun litar B, kita boleh utarakan, boleh tulis sebagai jawapan. Contoh kita kata kita ada Q1. Ini kalau tidak ada kita tidak ada fakta tentang kita nak huraikan LDR dengan fototransistor ni kan. Jika saya kata tadi, jika tidak ada langsung idea, bolehlah buat untuk komponen yang ada ni untuk kita huraikan. Itu pilihan terakhir. Bagaimana tadi? Kalau kita tengok di sini, litar A, berkendali apabila mengesan cahaya di sekitarnya. Untuk litar B, dia memerlukan keamatan cahaya yang tinggi untuk berkendali. Kecekapan kendalian kurang kerana kepekaan cahaya rendah. Suhu lebih mempengaruhi ataupun suhu lebih pengaruh atau merubah kerintangan. Yang ini tadi, kalau kita boleh bandingkan A dengan B, terus ini mengesan cahaya. Maksudnya kita tuliskan litar A tadi, kita tuliskan apa yang ada boleh juga, dan perkara yang sama pun kita tuliskan untuk huraian yang kita buat untuk litar B pun sama juga. Tadi kita bercerita tentang berkendali apabila cahaya ada di sekitarnya. Bagaimana dengan keadaan litar B pula? Fakta dia berkendali apabila mengesan cahaya yang diarahkan kepadanya sahaja. Yang ini maksudnya, kalau kita sini tadi saya kata, kalau kita dah buat jadual tadi, kita ada jadual, kita tulis fakta yang pertama, dan untuk kita ingat, kita tulis boleh je tulis untuk fakta yang sama tetapi untuk litar B. Tadi saya kata kenapa kita buat jalan jadual ni, supaya kita hurai benda yang sama. Supaya kita
dalam jadual ni dia guide kita kan. Kita Ini boleh kita gunakan cerita tentang lita A sebagai rujukan lah ya, untuk jawab lita B. ya. Okey, sebagai rujukan kita. Ini kita cerita tentang bagaimana kita gunakan cahaya tu, Ya. okey, untuk lita A dan lita B. Okey, supaya jadual ni memandu kita sebenarnya untuk kita menulis apakah cahaya yang perlu kita huraikan untuk kedua-dua lita ni. Kalau kita tidak ada jadual, mungkin kita akan tulis lita A, untuk kenyataan lita A kita tulis tentang suhu contoh kan. Yeah. Untuk kenyataan lita B kita cerita pula tentang benda lain, kos ke apa ke. Jadi dia tak kena kan. Jadi kalau kita buat jadual, kita akan ikut. Maksudnya bila lita A kita cerita tentang cahaya di sekitarnya, lita B pun kita cerita cahaya juga. Itu maksudnya lebih tepat kita punya huraian untuk kedua-dua lita tu. Untuk perkara yang sama, yang lain pun sama. Maksudnya yang ini jadual ni untuk guide kita supaya kita betul untuk menulis huraian ataupun fakta yang kita nak tuliskan tadi. Baik, cikgu. Okey. Ini kepekaan tinggi. Okey, ini adalah kecekapan kendalian dia. Okey, ini adalah nota-nota fakta yang perlu kita tuliskan. Okey. Okey, dan soalan tadi dia suruh pilih kan. Ini kadang-kadang calon terlupa satu benda ni. Dia suruh pilih, dia tak pilih pun. Rugilah makan kan. Yeah. So bila dia suruh pilih, kita pilihlah. Tadi kalau kita lihat kedua-dua lita, ataupun kedua-dua bahan, kedua komponen, kedua-dua apa saja yang dibandingkan, kita scan dulu, kita tengok manakah yang lebih memberi kelebihan, sama ada A ataupun B. So bila kita scan kedua-duanya, okey, so kita tengoklah mana fakta yang memihak untuk kita memilih, itu yang kita pilihlah. Salah pilih pun jadi salah juga kan. So kita scan awal tu untuk kita memilih apakah fakta yang memberi kelebihan kepada kita. Tapi kita hurai dua-dua ya. Jangan hurai satu saja. Nanti markah kita akan dapat sebelah saja. Okey, itu lita A, so kita pilih lita A. Maksudnya kita kena tuliskan apakah pilihan dia tadi. Okey, soalan dia tanya fungsi Q1 sebab itu tadi soalan tanya apakah fungsi Q1. Okey, dalam soalan ni tadi, dia tanya fungsi Q1. Q1 tadi adalah transistor. Jadi transistor tadi adalah berfungsi sebagai suis dan penguat ataupun apa saja soalan yang berkaitan dengan, maksudnya kita kena ada sedikit knowledge atau pengetahuan tentang perkara yang dirujuk tadi. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, Raja menunjukkan 1 lita penguat. Okey, Raja menunjukkan 1 lita penguat. Okey, nyatakan nama komponen penguat. Okey, terangkan kendalian. Terangkan kendalian lita. Okey, terangkan kendalian lita. Okey, dia minta nama komponen ini, dia kata lita penguat. Namakan komponen penguat. Okey, ini berhati-hati ya. Dia tanya namakan komponen penguat. Okey, apa jawapannya agak-agak ni? Okey, jawapan. Kita tahu pun penguat transistor adalah sebagai penguat. Tadi kita kata transistor, fungsi transistor adalah satu sebagai penguat dan satu lagi sebagai suis tadi kan? Ya. Okey. So komponen penguat tadi adalah transistor. Okey. Soalan tadi terangkan kendalian lita. Okey, bila soalan terangkan kendalian lita ni, okey, so kita kena ceritakan satu persatu. Okey. So yang ini transistor dipincang ke depan apabila tapak pemancar base emitter disambung. Okey, yang ini saya nasihatkan semua orang, saya rasa semua cikgu awak pun dah nasihatkan buat secara point. Okey, jangan buat secara karangan. Kita bukan menjawab bahasa Melayu, kita menjawab adalah subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. So kita jawab secara point. Apa point yang seterusnya? Okey, ini point yang seterusnya untuk kita jawab. Okey, dan kita tuliskan satu persatu. Sekiranya katalah tidak ingat untuk poin-poin yang perlu kita jawab ni, okey, pelajar ingatlah apa pincang atau transistor, bagaimana dia berfungsi. Okey, nyatakan sekurang-kurangnya ada sedikit urutan untuk kita menceritakan proses transistor tersebut. Okey, ataupun apa-apa saja kendalian, jangan biarkan jawapan tu kosong saja tidak bertulis.
Okay. Kalaulah pening juga nak jawab, tak dapat nak jawab, tidak ada idea, tengok gambar rajah, apa rajah yang diberi, cuba menulis apakah kendalian yang diminta satu persatu. Jangan biarkan jawapan kosong. Okey, baiklah cikgu, dan itulah dia kata-kata nasihat daripada Cikgu Zaharatul bagi mereka yang akan ataupun bakal menduduki SPM nanti. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit pesanan kepada mereka juga. Okey, untuk pesanan SPM kita akan hadapi ini, untuk cemerlang, saya nasihatkan semua pelajar-pelajar satu Malaysia yang mengambil subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, buat latihan kendiri. Bermaksud set yang ada yang cikgu dah buat tu, kita ada kertas 1, bahagian A dan bahagian B, buat latihan sendiri, buat latihan kendiri, patuhi masa 2.5 jam, patuhi masa, buat latihan, kemudian kita semak jawapan. Tak perlu nak suruh cikgu pun semak, sebab cikgu dah bagi jawapan kan. Kita semak jawapan, boleh tak kita capai markah A+ ataupun B+. Kalau B+ tu maksudnya kurang lah kan. So kena buatlah latih to be yang seterusnya supaya kita dapat jawapan kita yang sepatutnya kita tulis. Ya, dan pada hari menjawab nanti, jawab di ruang yang diberikan. Tak cukup kertas, angkat tangan. Itu saja. Selamat maju jaya. Semoga cemerlang dalam subjek PKEE pada 15 bulan 3 ni nanti. Terima kasih Cikgu Zaharatul. Itulah saja untuk hari ini dan harap anda semua dapat markah maksimum bagi kertas ini. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Semoga berjaya. Didik TV KPM